Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat short video berkenaan dengan kenapa kita kalau boleh jangan ada fixed mindset ni. Okey, kalau menurut yang buku yang ditulis oleh Dr. Carol S. Dweck, dia kata untuk ada fixed mindset ataupun growth mindset itu adalah pilihan kita. Tak ada siapa yang akan halang, tak ada siapa yang akan marah kalau kita nak ada fixed mindset. Tapi dia bagi tahu kenapa fixed mindset ni sepatutnya kita kena elakkan. Okey, sebelum saya cerita kat korang ni, korang tengok dulu definisi kat atas ni berkenaan dengan fixed mindset ni. Saya bacakan sikit. Believing that your qualities are carved in stone, the fixed mindset creates an urgency to prove yourself over and over again. If you have only a certain amount of intelligence, a certain personality, and a certain moral character, well, then you'd better prove that you have a healthy dose of them. It simply wouldn't do to look or feel deficient in the most basic characteristics. So, point yang nak katakan adalah daripada situ, yang kita faham adalah bila kita ada fixed mindset. Contohnya macam kita kata, oh personality aku macam ni lah. Sedangkan kalau macam growth mindset dia kata, okay, aku jenis personality yang macam ni, malu bercakap depan orang, tapi kalau by practice ada skrip aku boleh buat. Itu kalau growth mindset. Tapi kalau fixed mindset, dia akan buat kita jadi macam tak boleh lah, aku memang tak boleh, aku memang dah dilahirkan macam ini. So dia sama juga, benda ni dia sama juga kalau kita apply dalam parenting, relationship dan juga kehidupan kita lah. Kalau macam dalam buku ni dia kupas tentang business dan career. So dia ada cerita tentang leader yang ada fixed mindset, ibu bapa yang ada fixed mindset, orang partner yang ada fixed mindset. So sangat susah sebab dia lebih kepada kalau kehidupan biasa tak ada masalah, tak apa. Tapi kalau bila dah sampai waktunya macam bertembung dengan krisis ataupun apa-apa sahaja yang melibatkan perkara yang akan test kehidupan kita, test skill parenting kita, test juga value dalam kehidupan kita, test karakter kita sebagai leader, benda tu akan ada backlash. So Dr. Carol S. Dweck ni dia katalah sebenarnya kalau boleh kita kena elakkan untuk ada fixed mindset ni daripada awal. Even hatta untuk kanak-kanak pun ataupun anak-anak muda terutamanya, growkan growth mindset ke dalam dia orang. Dan normal sahaja untuk anak-anak, orang muda akan ada fixed mindset sebab they do not know better kan, pengalaman hidup pun masih lagi sikit. Tapi kita jangan biarkan mereka terperangkap dalam situasi itu. So bila dan malahan juga kalau untuk orang yang ada masalah kesihatan mental, kalau dia akan ada fixed mindset, dia akan terperuk dengan stigma. Maksudnya contohnya stigma tu kata okey, kita orang yang ada depression ni pemalas. Lepas tu dia akan rasa macam ni lah, aku ni bila dah ada depression ni aku memang malas. Semua orang malas dan dia tak rasa pun untuk mencari solusi. Sedangkan kalau ada growth mindset, kita akan sentiasa nampak what can we do dengan kapasiti kita sekarang. Okey, aku selalu tidur banyak. So, apa yang aku kena buat? Jumpa doktor ke? Kena biar orang kata-kata ke aku ke? Ataupun biar banyak benda lah yang dia maksudnya backlash kepada kehidupan dia sendiri. So nak katakan macam inilah salah satu nasihat saya kan sebagai mental health first aider. Saya rasa kehidupan kita ni akan banyak ujian, kehidupan kita akan banyak liku-liku, malahan turun naik dia tu dia berbeza untuk setiap orang. Ada orang yang kadang-kadang zaman turunnya lama kan, ada orang yang macam dia jarang ada masalah, tiba-tiba kalau sekali masalah tu dia boom, dapat masalah yang sangat-sangat besar, yang mengejutkan, yang tak di-expect. So macam mana kita nak react kan? So sebenarnya kalau sebagai orang Islam, kita dah diajar dengan growth mindset ni. Contohnya macam konsep redha, konsep bersabar kan, konsep memikirkan syurga kan. So benda tu adalah sebenarnya ruangan. Kalau kita baca buku Dr. Carol S. Dweck ni, sebenarnya cara dia cerita tu kalau kita relate kan dengan apa yang Rasulullah SAW ajar kita dari segi konsep akhlak yang betul lah kan, maksudnya sabar, redha, tawakal kan, semua tu dia ada dalam lingkungan growth mindset dan dia akan
tidak membiarkan kita fix mindset. Cumanya kalau salah penggunaan itu, contohnya macam sabar, orang kena ujian kita kata sabar tanpa memberi kritikan ataupun memberi nasihat yang membina ataupun tak emosi validation ke apa ke, memang akan memberi kesan yang buruk lah juga kan. Tapi nak katakan kalau macam betul penggunaan dia, kita faham macam mana growth mindset tu work dan kesan daripada fixed mindset ni, kita akan rasa tak nak ada fixed mindset. Sebab fixed mindset ni kebanyakan masa dia akan menyebabkan mungkin kita tak nampak, tapi dia lama kelamaan dia akan terkeluar pemikiran tu dengan behavior kita lah. Sama ada ketika kita jadi seorang parent ke, sama ada ketika kita jadi leader ke, sama ada ketika kita dengan suami dan isteri ataupun ahli keluarga. So benda macam ni kalau boleh kita elakkan, sebab bila kita berjaya tunekan otak kita kepada growth mindset, kita akan lebih mudah nak menerima nasihat, mudah juga untuk belajar despite of umur ataupun menerima nasihat daripada orang muda, which is benda tu penting sebab setiap orang dalam kehidupan dia akan ada turun naiknya dan tak semua orang pandai semua benda. So bila kita ada growth mindset, kita akan lebih prone untuk menurunkan ego dan lebih ada ruang untuk belajar. Dan in fact kalau kita ada masalah kesihatan sekalipun, macam masalah kesihatan mental, kita akan prone untuk pergi mendapatkan bantuan, pergi mendapatkan nasihat kan, pergi lebih prone untuk open terhadap solusi-solusi yang ada. So dengan tu saya harap perkongsian ni bermakna, dan kalau bermanfaat, korang boleh like and sharekan dekat luar. Assalamualaikum.